Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara Hamzi selaku pengurusi majlis, Yang Hormat Datuk Haji Husam Musa selaku Ketua Amanah Kawasan Kota Baru, Cikgu Haji Abdul Qadir Haji Osman, Setiausaha Amanah Negeri Kelantan, Dr. Hafizah Haji Mustaqim, Ketua Awan Negeri Kelantan, dan Haji Syukri, Cikgu Zuhairi selaku Timbalan Ketua Amanah Kawasan, ahli-ahli kuasa Amanah Kawasan, Pemuda Awan, dan ketua-ketua cawangan serta perwakilan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita dapat hadir menyempurnakan mesyuarat tahunan Amanah Kawasan Kota Baru, kawasan yang terakhir. Kawasan yang terakhir di negeri Kelantan daripada 14 kawasan. Alhamdulillah, walaupun tidak dijemput sepenuhnya perwakilan dan pemerhati dan penyokong-penyokong oleh kerana suasana pandemik COVID-19 yang masih lagi cukup mengancam. Di Perancis tu sudah pun dikuatkuasakan kembali perintah berkurung. Jadi ini satu, kita menghadapi suasana ni dengan mesyuarat tahunan yang agak sederhana, dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa hadir. Saya nak ambil satu sudut saja dalam ucapan pada hari ini secara ringkas untuk kita mempunyai masa yang lebih selesa menyempurnakan mesyuarat sebelum solat Jumaat, insya-Allah. Suasana politik yang gabungan daripada UMNO dan PAS yang menyebabkan Datuk Husam sendiri sebagai asas pemecatan daripada keahlian PAS ni, UMNO gabung dengan PAS. Kita menghadapi suasana ni di Kelantan, khususnya Kelantan dan Terengganu, yang tidak begitu menjejaskan kekuatan kita dan pengaruh kita di sebelah pantai barat. Tapi Kelantan, Terengganu dan sikit-sikit Kedah Perlis. Apabila UMNO gabung dengan PAS, kita kembali balik kepada apa yang berlaku 45 tahun dulu. Apabila berlaku pilihan raya umum 1974, UMNO gabung dengan PAS. Dia bertanding 36 Dewan Undangan Negeri di Kelantan, semua dia menang. Gabungan UMNO dengan PAS di atas nama BN buat pertama kalinya dalam pilihan raya umum 24 hari bulan Ogos 1974, seminggu sebelum sambutan merdeka. Dia menang semua sekali. Itulah pengalaman kita, dan pengalaman ini yang kita di Kota Baru ni kena ambil balik, kena cek balik. Apabila kita tengok laporan pilihan raya umum, tak apalah, PAS gabung dengan UMNO, PAS ambil 21 kursi, MCA ambil 1 dan bakinya UMNO, dia menang semua sekali. Yang lawan pada waktu itu ialah PSRM dan Bebas Bersatu di bawah Cikgu Ahmad Fakhruddin Haji Abdullah. Tetapi budaya politik negeri Kelantan ini cukup menarik. Satu-satunya negeri yang selalu tahun 59 UMNO menang. Bukan, maaf, pilihan raya sebelum tu. Pilihan raya yang pertama sebelum 59 dia buat pada tahun 55.
UMNO menang. Lepas tu marilah pilihan raya selepas merdeka 59, PAS menang untuk 18 tahun. Kemudian UMNO ambil balik pada 11 Mac 78 selama 12 tahun. Lepas tu pada Oktober 1990 Kuli sama-sama dengan Parti Melayu Semangat 46 dan Angkatan Perpada Ummah, kita menang balik dan Tok Guru Aziz menjadi Menteri Besar. Jadi ni dia buat sambutan 30 tahun. Pada 25 bulan baru ni dia buat sambutan 30 tahun di Kelantan. Tak apalah 30 tahun. Mula-mula 18, lepas tu 12, 30, tapi akan sampai satu ketika kerajaan ini akan jatuh. Rakyat akan memberikan mandat kepada parti yang lain dan pihak yang lain. Yang terakhir ni berlaku di Seychelles. 40 tahun. Apabila berlaku pilihan raya presiden, calon presiden daripada pembangkang menang selepas 40 tahun. Kalau tak silap saya, Seychelles. Ini yang terakhir. Ini gelombang politik di peringkat global. Jadi 36 kursi yang dipertandingkan pada waktu itu semua sekali BN, iaitu gabungan PAS dengan UMNO menang. Tetapi kalau kita tengok satu-satu dan latar belakang kepada apa yang berlaku tu, ramai orang PAS yang tak setuju PAS masuk Barisan Nasional pada tahun 74. Maka suasana yang begitu cepat menyebabkan tidak sempat macam hari ini ditubuhkan parti, maka dia bertanding atas nama Bebas Bersatu menggunakan lambang BAS, di mana walaupun oleh kerana logo yang boleh dipilih tu banyak, maka pilih BAS. Jadi dia ada satu, semua calon-calon bebas yang bertanding itu masuklah di sini pada waktu itu. Masih lagi seberang tu Bunduk Payung, sini masih lagi Sungai Keladi, Dun Sungai Keladi ni, Bomi ni, sampai ke Ilir, sampai ke sempadan dengan Kijang. Allahyarham Majid Haji Ahmad, Abdul Majid Ahmad, orang Kotor, Tokyo Pasir, Haji Majid bertanding lawan Datuk Hu Choyong. Dan yang pentingnya, walaupun Majid bertanding sebagai calon bebas, tapi dia dapat undi sebanyak 2,000 lebih. Dari sudut peratusnya, dia dapat 25.5%. 100 orang keluar mengundi, 25 undi Majid bebas ini. 25 maknanya dia tidak hilang deposit. Yang hilang deposit perlu kepada 12.5%. Dia dapat 25 sekali ganda daripada tahap hilang deposit. Begitulah juga di Bunduk Payung, Abaya kita, Abaya Daging dan Cik Wei Golok dan yang lain-lain tanding. Ketiga-tiga mereka tu dia dapat kumpul 25% juga daripada undi. Mana tidak hilang deposit. Masing-masing hilang, tapi kalau kita gabung tiga-tiga tu tidak hilang deposit. Dan di Kubang Krian Din Tok Kenali lawan dan dia dapat 28.4%. Ini di Kota Baru. Kalau kita pergi tengok di yang paling menarik di Selising, Ustaz Mer kita, Ustaz Mer, Dr. Rendes Osman, Allahyarham, Dr. Rendes Osman Al-Ahmadi Ahmad, ya. Dia jiran. Kemarin yang nak pergi ke rumah awan di Bunduk Payung tu, siapa dia penangga Hamzi? Mari. Tu Uwais. Jadi di Selising ini Ustaz Meh dapat 48.9%. Cuba bayangkan suasana tu. UMNO capur PAS, lawan bebas. Ustaz Meh bebas dapat 48.6% undi popular.
100 orang keluar mengundi, 48 orang mengundi Sakmeh. Dalam suasana PAS gabung UMNO. Supaya ni lah. Jadi ni yang saya nak ajak Datuk Usam dan juga kawan-kawan di Ketua Baru, cuba kita fikir macam mana Sakmeh dapat sebegitu tinggi dalam suasana dua-dua parti hak kuat ni gabung, dia bebas, dia dapat 48.6%. Di Bandar Macan Pak Cudin dia dapat 37.4%. Lebih daripada 1/3. 3 orang keluar mengundi, lebih daripada 1 orang mengundi dia. Dan di Ketereh Cikgu Muhammad Shah dapat 35.2%. Di Simpangan Tahir Aziz yang masih ada lagi ni, Haji Tahir tu, dia masuk sebagai calon bebas tahun 74 lawan Allahyarham Husain Janggut, Husain Abdullah, yang bawa usul undi tidak percaya ke Dewan Negeri terhadap Datuk Muhammad Nasir pada tahun 77 tu. Itulah calon Simpangan. Haji Tahir dapat 33% daripada, maknanya 3 orang keluar mengundi, seorang undi dia, 2 undi BN. Ni nak tunjuk kekuatan kepada pihak yang lawan UMNO dengan PAS. Cuba kita hari ni lah, kita lebih tersusun oleh kerana kita ada parti, kita ada organisasi, kita ada hierarki, kita ada PP. Demo dulu Mak Bakarudin dia bergerak begitulah. Dia suruh satu orang calon yang dia suruh satu orang calon di Jeli game tanding lawan Cikgu ni di Gua Musang. Gak muka zaman dulu nak naik kereta api jalan lebuh raya tak ada lagi. Jadi masa tamat nama calon tu tak siapa lagi. Abeno kita, Abeno. Mula Abeno di Jeli tu. Jadi cikgu ni mana tak bertanding lah. Jadi baik, rumusan daripada apa yang saya nak, ada 13 bahagian pilihan raya parlimen pada waktu tu 74. Ada 4 bahagian pilihan raya Kota Baru, Bacok, Tanah Merah dan Ulu Kelantan dimenangi oleh calon BN tak bertanding. Oleh kerana tidak ada calon yang berkaliber untuk lawan. Jadi tempat-tempat yang lain semua tempat yang bebas bertanding di parlimen selain pada 4 yang tidak bertanding itu, semuanya tidak hilang deposit. Pekalan Cepa 26.1%. Paling tinggi sekali Pasir Putih 30% dapat undi. Keseluruhannya daripada calon kawasan-kawasan pilihan raya parlimen yang dipertandingkan ini, maknanya BN dapat 110,957 undi. Hanyalah 75% daripada undi sah. 75, maknanya 25 lagi itu tidak mengundi. PAS gabung UMNO 75% dia dapat. 25 lagi mengundi bebas dan juga PSRM. Di peringkat DUN, BN dapat 156,086 undi, 74% lagi kurang. Jadi semua perangkaan yang dilaporkan oleh SPR untuk pilihan raya tahun 1974 ini memberikan satu kesimpulan bahawa sudah ada 25% rakyat Kelantan yang menolak PAS dan UMNO. Sudah sedia ada. Tak payah kita buat apa. Establish. Termaktub sudah ada 25% suara rakyat Kelantan yang tidak mahu kepada PAS campur UMNO. Jadi macam mana kita nak usahakan untuk dapatkan tambah biar ada lagi 25%. Senario yang akan berlakunya ialah 9 daripada 14 kawasan parlimen ini
tidak ada calon UMNO. Semua sekali. Baik di parlimen ataupun di peringkat DUN. Termasuklah Kota Baru, termasuklah Pekalan Cepat, termasuklah Tumpat, termasuklah Pasir Mas, termasuklah Rantau Panjang, termasuklah Kubang Kerian, termasuklah Pasir Putih, termasuklah Kuala Kerai. 9. Oleh kerana apabila berunding di antara tiga parti, PAS, UMNO dan Bersatu, semua setuju bahawa di mana tempat yang parti itu menang pilihan raya 14, maka parti itu bertanding. Dan PAS menang di 9 bahagian pilihan raya parlimen di peringkat parlimen dan DUN semua sekali. Jadi maknanya 9 bahagian pilihan raya dengan 3 dan 4 DUN masing-masing tidak ada calon UMNO yang bertanding. Jadi tidakkah peluang sudah terbuka kepada kita untuk mengadakan perbincangan bersama-sama kita dan bersama-sama dengan kawan-kawan politik yang lain, macam mana kita nak memanfaatkan suasana ni. Bukan kita sore dawai PAS dan gabungan Perikatan Nasional, bukan kita sore. Yang sudah ada 1 daripada 4. Daripada 4 orang, so tu ada dah. Dengan kita tak payah buat apa. Yang kita nak usahakan lagi 1 lagi supaya kita dapat 2. Tidak. Ini tidak mustahil untuk kita dapat kalau sekiranya Datuk Usam boleh. Bukan saja di Kota Baru, bahkan di seluruh negeri Kelantan membuat roadmap yang boleh mencaturkan. Dan saya telah pun bincangkan dengan beliau beberapa usaha yang terbuka untuk kita lakukan dan sudah pun berjalan, yang tidak perlu kita bincangkan lagi pada pagi ini, tapi boleh diuruskan secara cermat. Dan insya-Allah dengan kita tidak banyak menghebahkan apa yang kita lakukan, lebih banyak dalam bentuk low profile, kita buat kerja di Akaumbi, insya-Allah calon-calon bebas 1974 yang lawan UMNO dan PAS dalam pilihan raya umum 1974 tu masih ada yang hidup. Masih ada pada hari ini. Masih ada lagi. Dan ramai di kalangan calon-calon tu, 74 calon bebas kalah, tapi 78 dia menang. Itu kesinambungan dalam melayani keperluan rakyat. Jadi saya yakin bahawa Datuk Usam mempunyai masih lagi Kota Baru ini kawasan yang paling utama bagi amanah dan Pakatan Harapan untuk mencapai kemenangan, baik di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen, baik di peringkat parlimen maupun di peringkat DUN. Jadi apa yang perlu kita rangka pada hari ini, amanah kawasan Kota Baru boleh memberikan fokus yang lebih awal dan menyusun jawatankuasa pilihan raya bukan saja di Tanjung Mas seperti yang cukup baik berlaku pada hari ini, tapi juga di DUN Kota Lama dan juga di DUN Bunduk Payung. Jadi kalau kita dapat lengkapkan ketiga-tiga rangkaian jawatankuasa pilihan raya yang bukan saja menumpukan kepada kerja-kerja politik, kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja pendidikan dan banyak lagi bidang-bidang, dari sudut pemudanya, dari sudut sokannya, dari sudut awannya. Jadi saya yakin bahawa kita mempunyai peluang yang baik dan kerajaan negeri Kelantan yang ada pada hari ini sudah sampai ke tahap yang orang kata saturated. Dia sudah pun dalam masa 22 tahun Tok Guru Ni Aziz begitu cemerlang dengan adanya Datuk Usam. Lepas pada kepergian Tok Guru Ni Aziz 2015, dalam masa 5 tahun yang terakhir ni, dia serupa dengan motorbot yang agak ke lajak. Mana enjin mati dah. Agak ke lajak ya. Jadi 5 tahun ni lajak lah. Jadi dia akan berakhir pada insya-Allah pilihan raya umum yang akan datang.
InsyaAllah saya mengalu-ngalukan semua sekali yang hadir pada hari ini, dan mudah-mudahan mesyuarat tahunan Amanah Kawasan Kota Baru pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat membulatkan lagi tekad kita bersama dan mencari kefahaman untuk kita bergerak dan meletakkan sasaran-sasaran. Saya dimaklumkan bahawa sudah pun ada cawangan, bilangan cawangan sudah pun ada 40. Bukan senang nak mewujudkan 40 cawangan amanah, dan kita mungkin kena targetkan tambah lagi 20 lagi ke dalam tempoh untuk menghadapi tahun 2021 supaya kita dapat PDM ada berapa semua sekali Kota Baru? Semua sekali 33. Jadi kita sudah pun melepasi bilangan cawangan, melepasi bilangan PDM, tapi boleh dikatakan PDM yang lokalitinya hafsah tu boleh kita buat mengikut bilangan lokaliti. Jadi saya yakin dengan kepimpinan yang ada, bukan saja di Kota Baru, bukan saja di negeri Kelantan, bahkan di peringkat nasional sekalipun, kepimpinan yang ada dalam amanah ni adalah kepimpinan yang sudah pun teruji. Yang berhormat Presiden Tuan Haji Muhammad Sabu berapa kali kena SA, berapa tahun di Kemunting, sudah keluar daripada SA itu kena buang daerah lagi. Kuala Pilah Negeri Sembilan, saya ingat, masih ingat bawa kereta, bawa anak-anak Abu Daud, boleh kata 20 kali 30 kali berhenti kerana Abu Daud dia mabuk, dia muntah. Jalan tu berhenti muntah, jalan berhenti muntah. Kita tengok di sana. Jadi Khalid Saman, mana Salahuddin, Mahfuz, dia ni, kita ni hak lokat polis pun tak kenal lagi. Dia sudah pun cubalah juga dengan Abu Turak kita berapa kali, berapa tahun. Jadi semuanya sudah pun teruji dengan kesusahan, teruji dengan segala mehnah dalam perjuangan ini. Generasi yang ada ni yang buat sambutan 30 tahun ni, generasi ni 5 tahun ni ya. Masa kita kalah 78, dia tak tahu mana. 82 masa Datuk Usam keluar daripada Semelaya, diikuti oleh Ustaz Mat 84. Pilihan raya 82, dia tak tahu mana. Pilihan raya 86, tak ada. 90 tu masa kita menang, tak ada lagi tu. Daripada hak nombor 1, daripada Pesuruhjaya, Timbalan Pesuruhjaya, daripada Menteri Besar, Timbalan Menteri Besar Exco, tak ada siapa pun terlibat. 95 itulah barulah setelah satu penggal Guru jadi Menteri Besar, Amar jadi siasat politik, Datuk Usam menjadi siasat akhbar, dan barulah hak jadi pesyarah di AIA pun berhenti untuk bertanding. Dah selesai adalah ni. Hak mengajar di sekolah menengah kata panjang masa tu, berhenti bertanding. Kita lah bagi peluang. Hak mana baru balik daripada Pakistan, baru balik daripada Mesir, balik Jordan bertanding. Start daripada hak paling awal MB tu, hak paling awal 95 bertanding. Lepas tu marilah 99 balik daripada Mesir, mari pula. Jadi dia tidak terlibat di masa kita menghadapi segala penderitaan daripada 78 sampailah kepada 90, 12 tahun dia tak terlibat. Tak apalah dia meraihkan 30 tahun, tak apalah kita. Tapi nak cerita yang bahawa sudah sampai ke satu peringkat dia tak boleh nak pergi dah, boleh disapa ke siling saturated, tak boleh nak pergi dah. Dari situ apa? Ideanya tak ada. Siapa tanya? Siapa yang ada pemikiran ekonomi dalam Exco yang ada ini? Siapa yang boleh mikir lagu mana nak mengembangkan pusingan duit dalam ekonomi rakyat Kelantan, kecuali naikkan cukai, naikkan hasil, naikkan itu, naikkan ini kadar.
Tak ada cara. Tidak ada cara. Maknanya dia kerajaan yang tidak ada apa dia ni? Bukan saja wawasan. Dia tidak ada keupayaan. Ini masih tak apa lagi. Dia tidak ada keupayaan yang nak membina. Dia tidak ada ni apa dia? Tak cakap nak. Amal tak boleh sebut. Usam ada benda ni. Dia ada idea lah. Iyalah benda macam ada satu istilah terlupa. Tak boleh. Dia saturated. Dia tak boleh lagi dah. Tohok di seling. Tak boleh lagi dah. Rapat dinding. Tak boleh lagi dah. Tapi dia tidak akan jatuh secara automatik sendiri. Dia perlukan kepada kita. Dan Kelantan amanah yang memimpin, maka perlu Pakatan Harapan dipimpin amanah ni perlu kita untuk, saya yakin bahawa kalau Datuk Usam boleh cari beberapa kawan-kawan memberikan sedikit penumpuan untuk roadmap kita. Supaya kata tadi 9 kita sudah pun warnakan hijau, 9 yang hak biru tak boleh masuk sebab semua parlimen pah bertanding, Dun pun pah bertanding, UMNO tak boleh masuk. Kita nak buat lagi mana? Tak kira kita tak nampak. Jadi benda-benda macam itu insya-Allah kita boleh rancang dan kita ambil pengalaman-pengalaman. Masuklah pengalaman di negara-negara jiran untuk kita cuba berinteraksi. Suatu seni untuk melunakkan kawan-kawan bukan saja yang ada dalam bilik ni, bahkan yang dulu pernah bertembung bersama dengan kita, melunakkan dan tarik paut mari seni untuk tarik orang bersama kita untuk kita menggerakkan satu apa yang diistilahkan sebagai Kelantan, selamatkan Kelantan, Malaysia baru. InsyaAllah hamba cukup yakin dengan kemampuan, dengan tahap pengalaman, dengan segala rangkaian yang ada pada kita, sama-sama kita doakan kita akan diberikan suatu kejayaan yang cemerlang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di masa yang akan datang. Sama-sama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita meresmikan mesyuarat tahunan amanah kawasan Kota Baru kali keempat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.